Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmuka amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, nikmat salat berjemaah di dalam masjid. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kudrat untuk hadir dalam majlis ilmu pada hari itu. Yang mana pada minggu lepas kita bahaskan tentang solat dan keadaan berjemaah. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita telah masuk ke dalam satu bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab. Salah satu daripada Ashharul Hurum, bulan-bulan yang haram. Yang mana Allah sebut tadi, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Jadi sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi di bulan Rajab tu ada banyak kelebihan-kelebihannya, walaupun hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, kita mengakuinya, tapi disebutkan oleh para guru kami tentang apa yang sunatnya kita pula ketika bulan Rajab, yakni dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan segerakan bertaubat dan memperbanyakkan amal-amal kita ketika bulan Rajab tu. Adapun berpuasa di bulan Rajab pun, walaupun puasa khusus ada bulan Rajab, hanya pun hadis yang telah dikomentarkan oleh para ulama, akan tapi kita boleh puasa sunat ketika bulan Rajab untuk menyambut bulan tersebut, bulan tu untuk menghadapi bulan Ramadan kelak. Kerana selama ini kita akan menghadapi bulan Ramadan lah, kita akan sampai ke bulan Ramadan insya-Allah. Dan disunatkan dalam disebutkan dalam Syu'abul Iman, yang disebutkan satu hadis, disunatkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis yang menyebutkan disunatkan berdoa, doa tersebut ketika bulan Rajab. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab itu adalah satu bulan yang telah dihormati oleh masyarakat Arab sebenarnya. Kerana bulan Rajab adalah bulan yang mana kita tadi menganggapnya adalah bulan yang haram baginya pertumpahan darah. Bulan yang diharamkan pertumpahan darah, dan kita pun sebagai umat Islam harus mengihtiram ke atas bulan tersebut. Dan pada minggu lepas kita ada bicarakan tentang saf. Jadi ada salah seorang jemaah bertanya tentang ni yang lebih afdal, adakah kita pergi ke tengah ataupun ke tepi. Jadi itu penjelasan semula lah. Kerana ada seorang hamba Allah hanya bertanya kepada saya, kan, ada Ustaz Padah tadi ke kanan. Bila kita dalam keadaan sendirian dalam saf, adakah kita ke kanan ataupun ke tengah imam. Jadi bila saya merujuk semula hal tu, ternyatanya ada khilaf lah di antara para ulama-ulama muasirin ataupun ulama-ulama yang kini tu lah, bukan ulama dulu. Kerana perihal tu baru dibahas kini tu. Ada berlaku khilaf. Ada setengah ustaz tadi mengatakan kita ambil kanan ujung sekali, dan kita tepuk bahu orang yang paling kanan untuk mendapatkan pahala fadilat berjemaah lah, supaya ada kita berdua. Tapi ada setengah ulama mengatakan tetap berada di tengah. Kita terus pergi ke tengah, sama baris dengan imam. Contoh bila musim PKP tu mungkin silap bolah lah. Mungkin waktu kita dah sedagi dah Covid kelak, mungkin kita kena tahu yang kita kena ke tengah. Kerana saf tu kita perlu tahu, saf tu kedudukannya adalah sama seperti kedudukan perang. Kedudukan kita berperang, ia namanya saf tu. Jadi cuba kita bayangkan, kena Nabi SAW suruh kita mendapatkan saf daripada ke tengah, bukan ke tepi. Oleh kerana nyasi akan seimbang bila kita ke tepi, cacat beberapa barisannya. Jadi Nabi SAW kita wasatu, menengahlah dengan imam. Dengan imam maka dia dipenuhi kanan kiri, dan supayanya jadi satu saf yang sempurna. Ia adalah masalah dalam saf.
Dan makmum pun perlu peka apabila berlakunya kekosongan saf, perlulah kita saddul faraj, menutupkan terus saf. Bila kita dah rapatlah, tutupkan terus. Sebab andai kata yang depan nasi bergerak, yang belakang kena ke depan, menutupkan ke lubang ataupun menutupkan ruang-ruang kosong dalam saf. Jadi kita selesai bahas tentang solat, jadi kita akan masuk dalam bab puasa, as-saum. Alhamdulillah kita masuk bab saum. Oleh kerana selamat pergi puasa, so kita boleh mempelajarilah tentang saum, as-saumu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Jadi muka surat 20 ada boleh bacalah. Faslun wa amma as-saumu wa huwa thalithu min arkanil Islam. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin wa minhu an-niyatu likulli yawmin wa tabyituha min al-layli. والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستمناء بالمباشرة والاستقاءة بالاختيار. ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها. ففي الحديث 5 يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. ومن تمام الصوم تحري إفطار على الحلال وعدم استكثار من الأكل. وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام فاضلة في الشرع. والله أعلم وبالله التوفيق. Ia adalah matan Arabnya. Jadi kita boleh baca dengan sedikitlah dengan syarahnya. Tuan-tuan boleh baca dalam terjemahannya. Okey, as-saumu. Jadi as-saumu adalah salah satu perkataan yang merujuk kepada puasa. Puasa. As-saumu. Jadi at-ta'rif bagi saum tu adalah as-saumu secara bahasanya adalah al-imsak. Al-imsak maksudnya adalah menahan diri. Menahan diri. Sebila mana kita lihat dalam Al-Quran ada menyebut inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Salah satu ayat dalam Quran menunjukkan kepada Sayyidatina Maryam mengatakan sesungguhnya aku telah bernazar, katanya nazartu lirrahman kepada Tuhan, kepada Allah SWT, sauman, menahan diri, falan ukallima, aku tidak akan bercakap hari ini dengan seorang pun. Jadi menunjukkan sauman itu adalah menandakan menahan diri. Ada pernah berlaku ketika jemaah tabligh dari Jordan datang, dia bertanya kepada salah seorang jemaah masjid. Jadi dia tanya, dia beri kurma. Jadi orang yang madah, ana puasa padahnya. Jadi orang apa bela puasa padahnya. Puasa si fahamnya. Jadi yang kami madahnya mun mawadah kita berpuasa pada ana shaim saja. Ana shaim mudah saja. Saya sedang berpuasa. Contoh kita nak puasa sunat lah, kadang ada jemaah nak beri makanan kita tolak, kita pada ana shaim. Jadi ini datang daripada perkataan yang saumu, as-saumu, berpuasa, atau yang maksudnya menahan diri. Kira saumu tak maksudnya adalah berpuasa. Tapi secara bahasanya adalah imsak, menahan diri. Menahan diri. Dan adapun puasa tu-nya adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam. Yang rukun yang ketiga lah. Wa huwa thalithu min arkanil Islam. Ini adalah puasa itu adalah rukun yang ketiga. Yang pertama adalah kita mengucap 2 kalimat syahadah, menunaikan solat dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan lah. Kerana datangnya satu hadis tadi, satu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disebutkan dalam tu adalah arkanul Islam. Dan fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin. Ia adalah salah satu benda yang menahan diri. Kita menahan diri daripada sesuatu dengan secara ma'ruf, dengan perkara-perkara yang maksus, yang tertentu. Disebutkan wajhin maksus, perkara yang tertentu. Ia ada kaifiat-kaifiatnya. Kenapa perlu ada kaifiat? Kerananya untuk membezakan dengan kita berpuasa biasa. Ada orang berpuasa biasa, ada orang berpuasa si minum, si makan tapi minum aja. Ada orang macam ni. Ada orang berpuasa minum punya makan. Oleh kerana tadi untuk menjaga badan lah apalah. Jadi puasa tu ada puasa adah. Sebab dalam berpuasa tu terbahagi kepada 5 hukum. Yang pertama harus ada puasa yang ada kaitan dengan ibadah. Adapun puasa yang wajib ketika bulan Ramadan ataupun puasa nazar. Bila kita menazarkan sesuatu maka wajib bagi kita.
Dan yang ketiganya adalah berpuasa nadbu, sunat. Contohnya berpuasa ketika 6 Syawal contohnya. Ataupun puasa sunat yang lainnya, puasa Isnin Khamis ataupun Ayyamul Bait, puasa hari putih dengan hari hitam, maka ia adalah puasa sunat. Ada puasa makruh. Puasa yang makruh adalah berpuasa ketika hari Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun hari Had secara tunggal. Ia adalah puasa yang makruh. Kerana bila kita hari Jumaat makruh sebab apa? Sebabnya adalah hari raya umat Islam. Jadi kita dimakruhkan berpuasa ketika hari Jumaat. Adapun qada sedikira makruh lah. Qada adalah wajib. Puasa ganti. Dan hari Sabtu kena kita boleh berpuasa pada hari Sabtu, oleh kerana hari Sabtu adalah hari raya bagi orang Yahudi. Yaumus Sabat, hari Sabat. Kena hari Ahad kita boleh puasa kerana hari Ahad adalah hari kebesaran orang Kristian. Jadi kita boleh dimakruhkan berpuasa ketika hari Ahad. Ada puasa haram. Puasa haram kelak kita akan bahaskan. Puasa haram kita tahulah ketika hari pertama hari raya Aidil Fitri adalah haram berpuasa ketika ya. Dan hari-hari tasyrik pun haram juga. Ini adalah haram. Dan puasa itu tertakluk dalam 5 hukum yang dinamakan hukum taklifi. Hukum taklifi. Jadi dalam kehidupan kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita itu memang akan terbeban taklif dengan hukum taklifi. Yang namanya hukum taklifi, bebanan. Hidup kita akan lari daripada benda yang wajib, benda yang haram, benda yang makruh, harus dan sunat. Memang saya akan lari daripada benda ya. Ia adalah namanya hukum taklifi. Hukum taklifi. Wa minhun niyatu. Dan wa minhun niyatu, dan daripadanya adalah niat. Berniat likulli yaumin, dan berniat pada setiap hari, berniat iaitu pada bulan Ramadan. Berpuasa Ramadan tuan-tuan, nya perlu diniatkan setiap hari, yang disebutkan namanya tabyid. Tapi kita kadang-kadang saya perasan siapa yang selalu tarawih habis 8 memang mesti tahulah ketika kita habis witir, imam ada baca niat. Tapi berbeza dengan keadaan di Hadramaut ataupun di Yaman dan di negara Arab khususnya. Bila negara Arab sebenarnya akan pola, contohnya di Yaman tempat kami belajar dulu, kami orang akan pola solat sebelum berbuka, dekat berbuka kami orang akan solat maghrib dulu. Berbuka dalam 10 minit saja, makan kurma dengan roti keras, orang rumahnya roti masam. Mungkin kita tikam muka orang boleh pecah mukanya. Memang keras roti ya. Dan yang memang perlu dicelup dengan air lah untuknya melembutkan roti ya. Dan makan dengan kurma yang namanya rutab ataupun kurma yang basah yang campur dengan air gula. So akan diminum dengan gohwah, dengan kopi, dengan syahi, dengan teh, akan diminum. Kemudian akan beri masa 10 minit untuk berbuka kejap. Berbuka sementara buka sekejap. Kemudian langsung solat maghrib. Bila solat maghrib, selesai solat maghrib belum makan lagi. Tunaikan solat sunat tasbih dulu. Ya adat di sini, lepas solat maghrib tidak tunaikan solat sunat tasbih. Solat tasbih tu kita tahulah lama. Kenanya berzikir dalamnya. Setiap pergerakan ada zikir. Jadi yang lapar-lapar memang merinsaklah nunggu Allah lama Jadi nunggu imam habis solat tasbih tak memang lama lah. Jadi ramai yang ambil peluang untuk berkhidmat di dapur, senang dapat makan awal. Jadi ialah bila kita hidup di negara orang, kita kena ikutlah adat siapnya. Melakukan solat sunat tasbih hanya 2 rakaat. Selepas solat sunat tasbih maka guru-guru kami orang akan mengajak berniat untuk esok hari lah, supaya kita melaksanakan kewajipan dalam mazhab Syafi'i, wajib berniat setiap malam. Oleh kerananya adalah ibadah fardu. Ibadah fardu tak perlu penekanan. Walaupun ada khilaf di antara mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tadinya cukup niat sehari je untuk sebulan. Tapi digunakan oleh dalam mazhab Syafi'i dan para mufti kita telah mengeluarkan fatwa bahawasanya kita boleh bertaklid. Bertaklid tu maksudnya kita ikut kepada mazhab Maliki, sementara oleh kerana ada orang tu ni terlalai, lupanya berniat ketika malam hari. Orang yang pola solat sunat witir tu untunglah. Kerana apa? Kerana tadinya selesai solat witir dengan imam di masjid, maka imam akan baca niat. Sama-sama baca niat, selesai. Sah puasanya. Tapi bila mana tadinya orang yang solat dengan witir tu, dia lupa. Balik rumah. Kayak tadi main telefon, makan. Kayak terlupa niat. So macam ni puasanya sah. Melainkan sempat berniat sebelum fajar. Melainkan sempat niat sebelum fajar. Anda kata tadinya bangun-bangun sahur, lupa je niat. Just makan sahur aja, dia lupa berniat. Berniat tu sangat penting tuan-tuan, kerana bila hadis niat disebutkan innal a'mala bin niat. Kerana semuanya amal tu adalah dengan niat.
Dengan niat tadi memang wajib kita berniat untuk membezakan tadi perkara yang adat dengan ibadat. Tapi niat itu penting. Dalam kita mempelajari hadis niat memang banyak perbahasannya. Kerana dalam niat itu membahagikan di antara perkara adat dengan perkara yang ibadat. Adat dan ibadat. Ada orang berdiri saja. Tapi ada orang berdiri kerana mau solat. Jadi ialah perlu dibezakan niat tadi dalam setiap apa ibadah. Amal bin niat. Jadi bila kita berniat, ini adalah satu kewajipan dalam mazhab Syafi'i, kerana ini adalah ibadah yang fardu, namanya tabid. Likulli yaumin, pada setiap hari. Wala takfi niyatu wahidah likulli syahr. Tapi cukup niat dengan sehari saja. Wa tabyituha, tabyit itu adalah ketika Ramadan kita berniatnya. Tabyit itu sebenarnya malam, lekat maghrib. Jadi kita boleh berniat tadi waktu lepas maghrib, terbenamnya matahari lah, sampai sebelum terbitnya fajar, boleh berniat. Dalam mazhab Syafi'i yajibu tabyituha, wajib kita bertabyid setiap malam pada puasa fardulah Ramadan, qada, kifarah dengan nazar. Kifarah tu adalah puasa untuk denda, untuk lelaki yang berjima dengan isterinya pada siang hari. Puasa kifarah denda tu lama tuan-tuan, 2 bulan berturut-turut. Ini yang bukan main-main. Wal kifarah wan nazar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yajma' as-siyam qabla al-fajr. Jadi ada hadis Nabi daripada riwayat Nasa'i, tidak sah puasa seseorang yang tidak menghimpunkan puasanya sebelum fajar. Maksudnya tadi tidak menghimpunkan niatnya ketika fajar. Ada hadis disebutkan dalam tu. Minal laili wa imsaku 'anil mufattirat. Jadi maksudnya apa? Dan yang menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasanya. Contohnya apa? Minat ta'am, daripada makan, wal syarab, daripada minum, wal jima', daripada berjima', wal istimna' bimubasyarah, ataupun berseronok-seronok. Istimna' atau berseronok-seronok. Istimna'u bimubasyarah, dengan bersentuhan lah. Dalam buku tu terjemah apa? Dengan mengeluarkan mani dengan sendiri. Ditoknya terjemahkan dengan mengeluarkan mani dalam buku tu. Jadi wal istimna' ada banyak makna. Istimna' tu maksudnya tadinya berseronok. Si kisahlahnya mengeluarkan mani dengan sendiri kah, atapunnya meraba-raba dengan isterinya, maka sampai terkeluar air maninya, maka ia membatalkan puasanya. Atau memang ada tafsir bahasannya, memang tafsir dibahaskan oleh ulama tentang istimna' tu. Istimna'. Sebab ada satu isu juga, ada jenis lelaki nya membayangkan ajaknya tapi dia keluar mani, adakah yang membatalkan puasanya? Ia dibahaskan oleh ulama. InsyaAllah kita akan bahaslah. Wal istimna' bimubasyarah, maksud tadi adalah berseronok-seronok lah. Yang lebih sesuai. Di situ disebutkan istimna' wa huwa talabul khuruj mani, dan ia adalah menginginkan untuk mengeluarkan air maninya. Amma idza kharaja min ghairi talabahu kal ihtilam, adapun nyamunya keluar mani dalam keadaannya ihtilam, mimpi. Hanya mimpi ya, masalan contoh, fala yabdu shaum, contoh tadi waktu siang hari dia tidur di masjid, basah, batal si puasanya, si batal. Oleh kerana apa? Bukan ikhtiarnya, ya adalah oleh kerana tadi mimpi, bukan atas ikhtiarnya. Wal khulasah mas'alah khurujul mani annahu taratan yabtul wa taratan la yabtul, fa yabtul fi halatain. Jadi disebutkan dalam kitab telah. Dan ketika masalah keluar mani tu, nya kadang-kadang batal, kadang-kadang si batal. Macam ni ya, makanya disebutkan dalam 2 hal. Bil istimna' pertama tadi dengannya inginkan ay talab khuruj, nya inginkan mengeluarkan maninya mutlaqan bi ayyi kaifiyah. Maksudnya ingin keluarkan maninya dengan apa-apa cara sekalipun. Dengan wallahu alam lah, dengan tangan, dengan apa, dengan sekiannya, dengan isterinya kah, dengan apa-apa sekalipun caranya, maka dia adalah batal. Disebutkan dulu fayabtul, batal lah. Yang keduanya, idza basyara imra'atahu, andai kata dirinya dalam keadaan puasa ya, nya basyara tu menyentuh, bersentuhan, imra'atahu, istrinya min ghairi hail, tanpa hail, pasal keluar mani, batal juga wudunya. Jadi ia adalah perlu dipelihara ketika berpuasa. Itu adalah masalah tentang puasa lah. Jadi kita perlu menjaga. Pasal dalam puasa atau dalam siang hari ya, lelaki perlu menjaga imannya ketika dengannya.
Macam kata guru kami katakan, time bulan puasa lah bini nampak kecak dahnya. Macam ada nafsu yang tiba-tiba menggelogak, kata guru kami lah. Yang ajar mau bab puasa dulu. Bab puasa tu memang ada masuk dalam bab tu, memang isu yang sangat selalu dibahaskan lah. Dan yang tadi ya bab yang batal. Wala yabtul fi halatain, dan tidak batal pada dua hal, dua keadaan. Idza kharaja min ghairi mubasyarah kan nadhrin aw fikrin. Si batal apabila tadinya keluar mani yang keluar tanpa bersentuhan, contohnya sepertinya melihat ataupun berfikir, berkhayal tadi, dia berkhayal. Tapi ia adalah untuk kali pertama, kata guru kami orang, guru yang pertama kalinya si batal. Tapi kali kedua munya sengaja, nya tahu bila nya berfikir ataupun nya melihat benda yang nya keluar, so nya si boleh berfikir dengan nya kena lawan. Munya sengaja pula lagi, maka batal puasanya. Cuma tadi mun first time si batal. Contoh tadi nya melihat, nya melihat tadi nya pergi bazar Ramadan contohnya. Mun ada lah, nya terlihat tadi ada orang pun seksi depannya. Lalu tadi nya si kuat bah. Jadi tadi nya pun kalah. Bila nya kalah tadi, nya tegalnya oleh kerana sebabnya melihat saja, maka si batal puasanya. Ada juga orang kena berfikir, jenis yang suka berfikir, yang berfikir berkhayal, maka keluar mani. Bila keluar mani oleh kerana pertama kalinya, maka si batal puasanya. Tapi kali keduanya pula, nya tahu batal, nya tahu benda yang keluar mani, tapi nya pula dia berfikir juga tapi keluar, maka ia membatalkan. Untuk kali pertama aja si batal. Adapun yang kedua, idza kharaja bi mubasyarah walakin bihailin. Adapun munnya keluar mani tu dengan bersentuhan tetapi dengan lapit, maka si batal. Contoh tu ayat tu lah jadi khilaf di antara kami orang belajar dulu mari. Ada orang salah faham ibarat kitab. Bila salah faham ibarat kitab tu, kita jadi salah faham, boleh sesat orang. Yang fahamkan di situ tadi, yang faham yang pertama, yang salah tu, idza kharaja bi mubasyarah, bilanya keluar dalam keadaan bersentuhan, walakin bihail, tapi dengan sentuhan, si batal padahnya, si batal. Yang faham tadi, okey, mun kita tadi beronani menggunakan lapit, si batal duduk, sebabnya tadi berlapit padahnya. Yang salah faham, yang fikir macamnya. Jadi kami orang pun bertanya dengan guru, betul ke apa yang nya padah tak? Nya pelajar juga. Jadi guru kami marah. Sekatinya je walaupun sekatinya je salah. Bila disebutkan tadi nya tadi istimna, orang nak mengeluarkan molah onani tu, nya ada dikira istimna bil yad, nama dalam bahasa Arabnya. Nya beronani dengan tangan. Jadi ia dah dikira haram terus oleh kerana yang talaba khuruj, nya ingin keluarkan. Tapi tu tadi bila nya keluar dengan bersentuhan, tok si sengaja, dalam situasi si sengaja. Contoh tadi kita berselisih si kisah dengan siapa-siapa, dengan perempuan ke, dengan lelaki pelik lah. Dengan perempuan lah, dengan lakinya bersentuhan keluar mani lain. Ya pelik lah. Ada tok yang bersentuhan dengan perempuan kan, dengan isterinya kan, dengan berlapit. Nya tersentuh tiba-tiba keluar air. Bila keluar maka si batal kerana bersentuhan. Bersentuhan ada lapit. Ada lapit. Yang pertama tak batal oleh kerana apa? Nya bersentuhan dengan isterinya, tangan isterinya tanpa berlapit dan keluar air mani, maka batal. Mungkin kita pegang si saya dah keluar air mani, saya dah halah, saya ada masalah. Untuk masalah orang yang apa istilahnya? Yang cepat keluar, yang sensitif. Sensitif. Yang sensitif pun tak disebutkan dalam kitab. Bukan kami wala disebutkan dalam kitab masalahnya. Dan disebutkan dari imsak anil mufattirat. Jadi imsak mufattirat tadi adalah perkara yang membatalkan puasa, adalah bila kita masukkan sesuatu ke dalam ain, rongga ain kita tu daripada makanan atau minuman atau selainnya yang dinamakan al-jauf. Secara sengaja, secara kita tahu ataupun secara pilihan kita mukhtaran, maka batal puasa kita. Batal lah. Wasyarab masukkan nukul wal jima' wa in lam yanzil wa idza jami'a abadan aliman bi tahrim mukhtaran batal shaumuhu. Dia berjima' tu walaupun nyasi, disebutkan tu lah, bila seorang yang berjima' ketika berpuasa, ketika siang hari, maka puasanya batal oleh kerana bukan kerana perbuatan jima' tetapi kerana dukhulnya, kira istilahnya apa, istilah sopan sikit tu, kira pen masuk ke dalam masuk ke dalamnya lah. Di istilah yang lebih sopan tadi, nya sebabkan oleh yang pun hasyafah tu adalah yang depan tu,
yang depan tu syafah, yang masuk ke dalam faraj. Asalnya masuk aja, maka dia dah kira batal puasa dah. Bukan kerana perbuatan jimatnya, bukan nunggu sampainya keluar, bukan. Dalam bab puasa tu. Kita revision baliklah. Revision balik jima' wal istimna' bil mumasyarah. Wal istiqaati bil ikhtiyar. Wal istiqaati bil ikhtiyar itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan saja tanpa dipaksa. Jadi pun time puasanya cocok-cocok mulutnya, dekat-dekat muntah. Maka muntah itu adalah perkara yang boleh membatalkan puasanya. Dia disebutkan di situ istiqa' wahya talabu wa ta'ammudu khurujul qai'. Nya adalah nya menginginkan dan sengaja mengeluarkan muntahnya, fayabtul walau kana qalilan. Maka batal puasanya walaupun sedikit aja nyampun muntah. Li khabar min man zara'ahu ay ghalabahu al-qai' falaysa alaihi qada' wa man istaqa' falyaqdi. Ibn Ibn. Jadi barang siapa tadi yang dikuasai atasnya muntah, maksud jadinya muntah tu bukan kerana ikhtiarnya, nyanangkan muka, nyanangkan makanan basi tadi nya muntah. Muntah bukan kerana nya mau, tapi si sengaja. Jadi si batal kata Nabi, falaisa alaihi qada', dia si perlu qada' puasanya. Wa min istaqa'a. Jadi barang siapa yang sengaja muntah kata Nabi, falyaqdi, makanya kena qada' puasanya. Yang menginginkan muntah, sengaja muntah. Contohnya bila kita gosok gigi lah, kita si perasan mendadak tuan-tuan. Waktu kita subuh gosok gigi tak keluar kahak, ya boleh membatalkan puasa. Oleh kerana bila kita cocoknya ada keluar ketika ya labus gigi tu, guru kami ajarlah labus gigi sebelum fajar. Sebelum fajar kita tadi bila kita labus gigi pagi, maka kita ada talabul gai'. Talabul gai' itu adalah menginginkan muntah. Dia si boleh sebenarnya. Si boleh. Mun kita mau berbus gigi boleh. Bus gigi je biasa aja. Ataupun gunakan Listerine. Dia dibahaskan oleh Ustaz Muhadir pun ada bahaskan tentang menggunakan Listerine. Oleh kerana apabila bertembungnya perkara yang makruh dengan makruh, kita pilih ini yang berlaku. Contohnya, mun kita bus gigi pagi, mulutnya wangi, bau surga lah. Tapi orang yang di dunia tak bau surga. Belum cium lagi bau surga ya. Jadi kita boleh menghilangkan makruh, izalatul makruh tadi dengan menggosok gigi, tapi jangan over. Kita gosok gigi sekadar yang patutlah. Gosok gigi ataupun gunakan Listerine untuk menghilangkan. Adapun sipi-sipi yang kita tertelan daripada, bukan kita telan, ini adalah asar, kesan daripada bus gigi macam angin-anginnya, asar min-minnya, ya adalah kesannya, bukan kita telan. Si rasa kenyang pun dengan benda ya. Jadi ulama-ulama mutaakhirin atau muasirin bahaskan si batal puasa. Tapi jikalau kita menggosok gigi setelah zuhur, makruhnya. Kita pagilah. Macam contohnya macam budaya di Yaman, nya akan tidur pagi. So memang mau gosok gigi sebelum subuh, pasal mau tidur. Mulut memang bau longkang juga kayak. Sebab apa? Sebab tidur. Bila tidur maka mulut berbau. So ada jadi seorang tu nya mau jaga, nya pun makruh kita gosok gigi tak udahnya. Tapi bila nya solat, nya pun bau mulutnya mengganggu kami orang. Alhamdulillah, jadi mengganggu. So bila mengganggu, datang sifat si suka kami orang. Makruh lah hukumnya tadi, kerana nya menyakiti orang lain. Ada sifat azza tu sifat menyakiti orang lain. Maka sebabnya ada ulama membahaskan tadi, kita boleh menghilangkan bau busuk mulut tu oleh kerana kehidupan kita kena penuh dengan muamalah. Kita berjumpa dengan orang. Sikanlah kita berjumpa bisnes tadi, mulut assalamualaikum, orang pun Allah bau syurga dahnya, masya-Allah. Jadi kita perlu ada hilangkan sedikit dengan menggosok gigi lah, menggosok gigi, tapi jangan kita talabul gai'. Talabul gai' kita tahu, kami tahu semua orang gosok gigi tu memang ada gosok ke dalam membuang kahak. Dan jangan diamalkan lagi bila bulan puasa. Kami bila waktu pagi memang kami mesti amal benda. Sebabnya ada istilah, bila kita baca istilah istiqaah tu. Istiqaah tu huwa talabu wa ta'ammudu khurujul gai' walau qalilan. Dengan disebut tu. Nya menginginkan dan sengaja mengeluarkan muntah, maka batal puasanya walaupun sedikit saja. Kita sedar yang kita keluar apa, kadang-kadang kahak, kadang-kadang secipis makanan, kadang-kadang air. Wallahu a'lam, kita tahu juga. Kita just tadi mau buang kahak. Tapi kalau nak buang kahak kan, buanglah sebelum fajar. Sebelum subuh lah, sebelum kita nak pergi subuh, kita buang gosok gigi dulu. Ya kita perlu amalkan.
Karena bila kita polah dalam keadaan yang dengan ikhtiar kita yang membatalkan puasa. Yang paling pentingnya lah. Dan kemudiannya wa min tamamis saumi, dan daripada kesempurnaannya berpuasa tu, yakni kamal, yakni kesempurnaannya kaffu jawarih. Kaffu jawarih ya adalah maksudnya dengan menjaga anggota badannya. Anggota badan jadi amma yakrahuhu Allah taala min al-a'dha'is sab'ah. Daripada apa? Daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, daripada anggota yang 7 yang akan disebutkan. Jadi anggota yang 7. Jadi anggota 7 kelak akan disebutkan pada bab belakang kelak akan disebutkan anggota yang 7 yang kita kena peliharakan. Anggota 7. Al-ati zikruha. Jadi al-a'dha'u sab'ah, anggota badan yang 7 yang disebutkan adalah wahyal batnu. Yang pertamanya adalah perut, batnu. Yang keduanya wal lisan, adalah lidah kita, wal ainu, mata kita, wal udhun, telinga, wal yad, tangan, wal rijlu, kaki, wal faraj, dan kemaluan kita. 7 anggota tu perlu dipelihara untuk mendapatkan kesempurnaan berpuasa. Perlu dipelihara. Kerana bila kita berpuasa di bulan Ramadan, kita expect pahala kita besar. Memang pahala puasa tak besar. Kerana Allah sebut tidak ana ajzi bihi, kata Allah. Aku yang memberikan pahala untuk puasa tu. Kerana orang yang berpuasa tu juga orang sabirun wa ajru bi ghairi hisab. Puasa tu pahalanya dapat dihitung ganjarannya kerana Allah yang memberikan. Jadi bila kita nilai tadi puasa kita sempurna sempurna. Kerana bila kita lihat bulan puasa, adakah kita memelihara perut kita, batnu kita, perut kita. Adakah kita menjaga mata kita bulan puasa? Adakah kita menjaga lisan kita? Adakah kita menjaga telinga kita? Adakah kita menjaga tangan kita, kaki kita dan kemaluan kita ketika bulan puasa, ketika kita berpuasa? Jadi adalah perlu dijaga. Sebab dalam hadis disebutkan fafil hadithi, dalam hadis khamsun yufattirna shaim. Dalam ayat tu mengatakan yufattirna, batalnya puasa. Tapi ulama membahaskan tu bukan batal secara hukum, tapi batal secara maknawi. Secara maknawi, secara batiniyahnya tadi nya adalah membatalkan secara batin. Maksud jadi puasanya, kata orang kita tadi puasanya tebi puasanya, tebi. Khamsun yufattirna shaim. Jadi 5 perkara yang membatalkan puasa. Batalkan bagi orang yang berpuasa lah, ataupun menebikan puasa lah istilahnya. Bila kita faham membatalkan tu, nyasi batal sebenarnya, najis batal secara maknawi. Secara puasanya secara zahir sah, kerana nyasi pula perkara yang membatalkan puasa. Cuma secara maknawi pahalanya kurang. Yang pertama kata Nabi SAW adalah al-kadhib. Al-kadhib, yakni kadhib maksudnya adalah seorang penipu. Ikhbar bi ghairil waqi', orang yang mengkhabarkan bukan tentang kebenaran. Al-kadhib, kadzab. Bila kadzib tu adalah orang menipu. Waktu-waktu bulan puasa lah dia menipu. Share dekat FB benda nak berbulak. Jadi ia adalah perbuatan yang boleh membatalkan puasanya secara maknawi. Yakni tadhhabus thawab, terhilangnya pahala puasanya. Boleh hilang pahala puasanya. Jadi yang kedua adalah ribah. Ribah tu memang selalu berlaku dalam bulan Ramadan, terutamanya golongan hawa lah. Golongan hawa. Ribah tu maknanya apa? Dalam ta'rif itu ribah wahya zikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta sadiqan. Nya adalah kita menyebut perihal saudara kita yang muslim daripada apa yang kita suka dengannya walaupun kita betul. Maksudnya apa? Mengumpat. Mengumpat. Bahasa kita mengumpat lah. Dalam bahasa Arab sebut ribah. Bila ribah tak maksudnya bila kita tadi jumpa dengan si fulan tu nganuk si fulan yang lain. Nganuk ceritanya tu, kita nganuk orang lain. Bila kita nganuk orang lain bulan Ramadan namanya ribah, makanya akan menghilangkan pahala puasa kita. Sikit lagi kita habiskan hadisnya. Wan namimah, yang kelima namimah wa hiya naqlul kalam nas ba'dhum li ba'di ala qasdil ifsad wal iftitan bainahum. Jadi namimah itu adalah nama bagi fitnah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tidak sedengah fitnah. Fitnah itu maksudnya syirik sebenarnya, fitnah. Tapi dalam bahasa Arab disebut namimah. Namimah itu adalahnya memindahkan cerita daripada seorang kepada seorang. Ya fitnah. Nafilah dengan niat
ifsad, niat merosakkan seseorang, untuk memburukkan seseorang. Maka bila kita pula memfitnah ketika berpuasa tu, makanya menghilangkan pahala puasa kita. Sia-sia aja kita lelah. Wal yaminu kadzibah. Wal yaminu kadzibah tu adalah orang yang menjanjikan sesuatu kepada seorang akan tetapi nyasik menunaikan haknya. Ia adalah orang yang disebutkan sebagai yaminu kadzibah. Dan yang kelima adalah wan nadharu bi syahwatin, orang yang melihat sesuatu dengan syahwat. Contoh tadi ketika dia berpuasa, dia melihat sesuatu, ada timbul syahwatnya, dan dia layan juga perasaannya, tangganya lama-lama. Oh, ustaz padah sekali tandang si dosa, matanya nang juga. Jadi si boleh. Bila dia nazar bi syahwah ketika berpuasa, maka pahala puasanya akan hilang, disebutkan sebagai tazhabus thawab. Maka kita perlu memelihara 5 perkara tu untuk mendapatkan tamamus shaum, iaitu kesempurnaan dalam berpuasa. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan dalam bab berpuasa tu. Insya-Allah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wal afu minkum.